Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 15 hari bulan 10 2020 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran. Sudah masuk juzuk yang ke-10, surah Al-Anfal ayat 41. Surah Anfal ini surah yang ke-8 dari awal Quran. Ayat 41, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 332. Kita baca 2 ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Balik semula kepada ayat kita. Ayat ini, para pelajar sekalian, kesinambungan daripada ayat yang lepas. Allah kata waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Hendaklah kamu perangi orang yang menyekat dakwah Islam, menyekat manusia dari jalan Allah. Kata di ulama, bila ada peperangan biasanya akan berlaku kemenangan, insya-Allah. Bila menang, maka kita akan dapat harta ghanimah, harta tawanan, rampasan peperangan. Maka ayat ini hukum ghanimah yang diturunkan pada peperangan Badar, kerana disitulah bermulanya peristiwa kemenangan umat Islam secara berdepan dengan tentera Abu Jahal, yang dia sendiri mati di Badar, dicampak dalam qalib, dalam telaga. Itu dari sudut perbincangan awal ataupun muqaddimah kepada ayat yang kita bincang ini. Tengok ayat.
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, itu dia panggil ghanimah. Harta rampasan perang itu ghanimah, kan? Maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah fi sabilillah, dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak bagi kepada siapa, itu di bawah bidang kuasa dia. Dan untuk kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk anak-anak yatim yang kehilangan bapa dia, sama ada dalam kematian biasa ataupun dalam peperangan, dan untuk orang-orang miskin serta ibnu sabil, iaitu orang musafir yang keputusan bekalan dalam perjalanan. Dia ada duit di kampung dia, tapi duit dia habis tengah jalan, nak ambil mana? Zaman dulu bukan ada bank boleh transfer. Anak dia kata tak apa, kita transfer je duit, kan? Zaman kita ni anak-anak senang, tak ada duit, hello ibu, duit sudah habis. Abah, duit tak ada dah. Nah, sekejap ayah dia pecek masuk duit, boleh ambil di pejabat. Zaman itu kalau orang putus bekalan nak ambil mana, maka mereka mengadu kepada pihak pemerintah. Mereka boleh ambil dalam bajet ini ghanimah yang telah dibahagikan 1/5, ataupun harta zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wa ibnis sabil, itu termasuk dalam kumpulan itu. Allah kata apa? Ini pembahagian kita lillah wali rasul zawil qurba al yatama masakin ibnus sabil. Ada setengah ulama kata lillahi wali rasul itu sekali dah. Jadi 5 pembahagian. Allah kata apa? In kuntum amantum billah, jika kamu beriman kepada Allah. Nih, kalau kamu beriman kepada Allah Ta'ala, kamu redha. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Al-Furqan. Apa dia hari Furqan? Tengok nota di bawah, dia kata hari Furqan, yakni hari yang membezakan antara yang salah, yang kufur dan syirik dengan yang benar, iaitulah Islam. Hari mana hari itu? Para ulama telah meletakkan hari itu. Tengok ni, Allah jawab yaumal taqal jam'an, iaitu hari pertemuan 2 angkatan tentera Islam dan kafir di medan perang Badar. Para pelajar tanda, perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijriyah. 17 Ramadan. Dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala amat berkuasa atas tiap sesuatu. Jadi dia nak buat apa? Boleh. Tak ada siapa yang boleh halang, tidak ada siapa yang boleh larang. Itu di bawah bidang kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu baru terjemahan. Sekarang ni kita pergi kepada tafsir. Wa'lamu annama ghanimtum. Kalau kata ghanimah, tanda pelajar, ghanimah ini iaitulah harta yang dirampas dengan cara ketenteraan. Itu dia panggil ghanimah. Satu lagi kembar dia, nama dia al-fai. Tulis alif lam fa ya hamzah. Al-fai. Al-fai ini
harta yang dirampas daripada kafir bila harbin. Jadi harta yang dirampas daripada kafir tanpa peperangan, dan juga bukan dengan sulhan bila harbin, dengan tidak peperangan. Maka kita nak pergi serang dia tak mau lawan, dia menyerah. Maka harta itu tak payah dibahagikan, sebab tidak ada pertempuran. Wa hadhihi tafriqah, perbezaan ini ditentukan oleh keadaan jenis berlaku peperangan itu sendiri. Sama ada dia fight ataupun ghanimah. Mana ghanimah ni kena guna tenaga besar lah, kan. Maka bila ghanimah adalah harta al-khumus. Harta ni dibahagi 5, 1/5 lillahi wa lirasul. 4/5 dibahagikan kepada tentera-tentera yang hadir dalam peperangan. Mengikut dalam kaedah harta ni dia panggil al-waq' apa ni? Al-qismatu liman hadar al-waq'ah. Pembahagian itu diberi kepada orang yang hadir. Orang yang tak hadir tidak ada bahagian. Baik. Kita dalam tentera ni macam-macam. Ada yang duduk depan, dia panggil pasukan tempur, frontliner kata orang sekarang, hok duduk depan. Ada yang duduk belakang, ada perisik, ada tukang masak. Hak mana dapat? Islam ini adil. Semua kita yang hadir dalam peperangan ini dapatlah. Walaupun duduk kat dapur, ya, kalau tak ada dapur tak masukkan awak. Jadi kita kira semua yang hadir itu dapat. Cuma bagi orang yang betul-betul di medan tempur, ada satu lagi dia panggil salab. Salabun, tanda salab ni, kalaulah sekiranya ketua tentera al-qaidul am, al-qaidul am, ketua terus angkatan tentera kata, siapa dia boleh tangkap orang kafir, boleh tawan dia, harta dia ambil kamu, pedang dia, kuda dia, barang-barang dia boleh ambil. Itu dia panggil salab. Maknanya satu galakkan khas kepada orang yang berani bertempur, tangkap hidup, buat mari sini, sekali dengan barang-barang dia boleh kamu. Itu dia panggil salab. Baiklah. Jadi ayat Quran ni Allah Ta'ala sebut kepada kita, ayat ini tafsil, perincian kepada apa yang telah kita baca di awal surah. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya padamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anfal, harta rampasan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut di sana, qulil anfalu lillahi war rasul, kan, di awal surah. Ayat ini telah dibahagikan, fa inna lillahi khumusahu walidil qurba walir rasuli walidil qurba ila akhiri. Maka harta itu dibahagi kepada 5, dibagi pada 5. 1/5 itu dibagi pada kumpulan yang disebut dalam ayat ini. Arba'atul akhmas, 4 bahagian lagi dibahagikan kepada tentera-tentera yang hadir. Lil rajili sahmun. Orang yang pergi berjalan kaki, 1 bahagian dapat. Wail farisi sahman, tentera yang berkuda dia dapat 2 bahagian. Ada ulama kata 3 bahagian. Oh, kenapa pula? Kalau zaman kita ini kuda tu kereta. Kereta ni perlu pada minyak, perlu pada servis, perlu. Kuda pun nak boleh ke kuda pergi perang, tuan dia kena jaga. Bagi makan dia, bagi latihan dia, bagi macam-macam dia punya keadaan, bukannya kumpayakum gitu. Maka lil farisi, faris maknanya tentera berkuda.
Ingat ni orang nama Faris, apa makna Faris? Tentera berkuda. Ataupun kalau kata Faris, negara Parsi pun boleh juga. Jadi orang yang nak bawa kuda dia boleh dua bahagian. Satu bahagian untuk dia, satu bahagian untuk kuda dia. Kuda dia perlu perbelanjaan, bukannya free. Baiklah. Maka mereka itu dapat, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi harta ghanimah ini, sebagaimana yang telah disebut dalam ayat Quran ini, terbahagi kepada 5 tanda pelajar. Yang pertama, sahmur Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Dia panggil saham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia letak di mana yang dia nak. Kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, fa anna lillahi khumusahu yakni fi sabilillah. Kata Ibnul Arabi, wa hadha huwa sahih. Maknanya lillahi rasul itu dipanggil harta untuk fisabilillah. Yang kedua, walizil qurba. Tengok ayat, walizil qurba, iaitu kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kaum kerabat? Pendapat yang rajih iaitulah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib. Dia ada lagi kerabat Quraisy ni ramai lagi. Bani Abdul Syams, Bani Naufal. Tapi Bani Abdul Syams, Bani Naufal tidak dapat. Maka orang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi bagi kepada Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib je? Qala, kata Nabi, innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala Islam. Dua bani ni tak tinggal aku. Mereka jahiliyah dulu, waktu Islam mereka bersama dengan aku. Kata Nabi, innama Banu Hashim Banu Muttalib syai'un wahid. Nabi kita tak tanya gini, Bani Hashim Banu Muttalib ni begini, maknanya rapat kan. Tapi Bani, kata Bukhari, qala al-Laitsu haddatsani Yunus, Nabi kita salah tak bagi kepada Bani Abdul Syams dan Bani Naufal. Maka mereka itu adik-beradik ikhwatul li ummin, adik-beradik seibu, tetapi oleh kerana dua ni tidak duduk bersama dengan Nabi ketika Nabi kita dilanda kesusahan. Contohnya, tanda ni pelajar, di antara waktu ujian datang, Quraisy telah buat keputusan muktamad boikot Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib kerana mereka tak nak serah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Quraisy untuk dibunuh. Maka Quraisy kepung, dipanggil muqata'ah, boikot, selama banyak jugalah tempoh masa dia. Tak boleh jual beli, tak boleh kahwin, nikah kahwin, putus hubungan. Jadi kelaparanlah puak Bani Hashim, Bani Muttalib ini, kerana semata-mata menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi menang, itulah yang mereka dapat. Alhamdulillah. Baik, sekira peperangan yang berlaku selepas Nabi wafat macam mana? Yang pertama tu lillahi wa lirasul, kan? Nabi wafat macam mana? Wa amma wa'ada wafati Rasul, mengikut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, masih lagi dibahagikan lillahi wa lirasul untuk fisabilillah. Mananya masih ada lagi. Abu Hanifah kata tak, lepas pada Nabi wafat tak ada lagi bahagian dia, kan? Maka dibahagi 3 bahagi je. Zawil qurba pun tak ada. Imam Malik kata al-amru fil khumsi mufawwadun ila ra'yil imam. 1/5 ni kita serah kepada pemerintah, dia nak buat apa. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita bahawa harta ghanimah itu dibahagikan kepada berapa? 5 bahagian. Yang pertama lillahi wa lirasul, untuk fisabilillah, zawil qurba. Kemudian yang ketiga al-yatama, anak yatim. Yang keempat al-masakin, orang miskin. Yang kelima ibnus sabil, iaitu orang yang terputus bekalannya dalam perjalanan. Baiklah para jemaah sekalian,
Tadi saya sebut tadi, iaitulah salap. Salap ni terpulang kepada imam sama ada dia nak bagi tawaran ataupun tidak. Tamaklah kita secara ringkas-ringkas tentang harta rampasan perang. Sekarang ni kita balik semula ke Badar. Tengok ayat 42. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم, iaitu tatkala kamu berada di tepi lembah yang dekat ke Madinah. Badar duduk sini, Nabi kita mari di sini, udwatid dunya. Puak Abu Jahal mari ini Udwatil Quswa, mana ke arah Mekah, mengko dia masuk gitu kan. Badar duduk tengah. Dan mereka pihak musuh Abu Jahal berada di tepi lembah yang jauh. Quswa mana jauh dari Madinah. Itu lokasi, dia panggil dari sudut lokasi. Warrakbu asfala minkum, sedang kafilah dagangan, pembawa dagangan musuh, siapa dia? Di bawah pimpinan Abu Sufyan, berada di tempat rendah dari tempat kamu, iaitulah di tepi Sahilul Bahri, duduk di tepi laut. Abu Sufyan lari, pusing, lepas. Abu Jahal datang, bertembung. Allah kata apa? Tengok ni pelajar. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Dan kalaulah kamu berjanji dengan mereka mengenai peperangan itu, nascaya kamu akan berselisih pada menentukan harinya. Kalau nak janji payah. Abu Jahal kita perang, mikir juga kita pun kan, kenapa tidak berfikir? Sebab harta sebab bilangan tak cukup. Bilangan umat Islam ada 313, 315, kafir ada 1000, macam mana kita mau lawan? Allah kata kalau mau berjanji boleh jadi, tak jadi. Tapi hak ni tidak berjanji. Kita keluar nak pergi kejar air Abu Sufyan, Abu Jahal datang nak bela, nak menjaga harta dia. Kata di orang Arab kata rubba surfatin, mungkin surfah kebetulan itu lebih baik daripada 1000 janji. Kebetulan itu lebih baik daripada 1000 janji. Dah kita janji, tak jadi. Janji cancel, tak ada. Tapi kalau surfah, pop bertemu, jadi. Cuma satu peringatan, satu perhatian yang anda nak bagi kepada para pelajar sekalian supaya beringat-ingat. Ada satu kata-kata yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Bila dia jumpa dengan kawan lama dia tanpa janji, dia panggil sudfah. Tulis, sudfatun maknanya kebetulan. Dia pun cakap, dia kata kita ni boleh jadi. Allah Ta'ala tulis jumpa sini hari ni, boleh jadi. Dia boleh jadi ni kemungkinan. Kalau kita kata, kita telefon ke kawan, awak pergi ke dak majlis kenduri sahabat kita besok, InsyaAllah pergi. Baiklah, pukul berapa? Kita jumpa pukul 2 tengah hari. Boleh jadi Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu besok, itu boleh jadi. Tapi kalau sudah jumpa, keluarkan perkataan boleh jadi, kita kena kata Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan awak di sini pada hari ini, setelah 10-20 tahun kita berpisah semenjak tamat belajar di universiti dulu. Contohnya begitu. Maka jangan kata boleh jadi, sebab sudah jadi. Itu beza. Allah kata apa? Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau mau janji boleh jadi tak jadi. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi akan tetapi pertemuan angkatan kamu, angkatan tentera Islam
dengan angkatan Abu Jahal yang tidak disangka-sangka itu ialah supaya Allah melakukan sesuatu perkara nak menunjukkan kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlakunya, iaitu supaya orang kafir musyrik Quraisy yang binasa itu binasa dengan keterangan yang membuktikan kesalahannya. Maknanya para pelajar sekalian, boleh ke tak boleh kalau Nabi berdoa malam itu, ya Allah ya Tuhanku, pagi besok sedar-sedar Abu Jahal mati habis dah geng-geng dia. Nah, mari angin beracun pergi tiu Abu Jahal, Abu mati. Boleh tak boleh? Boleh. Ataupun Allah hantar mari petir halilintar, pom, meletup habis Abu Jahal. Boleh. Ataupun Allah hantar mari apa-apalah saja penyakit ke, tapi orang panggil bukan berdepan secara anak jantan, begitu. Anak jantannya tengok Allah kata apa? Liyahlika man halaka am bayyinatin. Supaya binasanya Abu Jahal tu dengan keterangan yang jelas. Membelawai in tastaftihu faqad ja'atumul fatu. Kan dia doa dalam siri yang dulu kita dah bincang. Abu Jahal doa, ya Allah, dia Muhammad ni telah bawa pemecah belah masyarakat gini-gini, jadi binasalah dia besok. Ataupun ya Allah, mana-mana orang yang telah memecah belahkan di kalangan kami, binasakan dia. Dia ingat dia betul, rupanya dia binasa, maka diketahui bahawa orang yang binasa itu orang yang salah. Itu dia panggil wa yahya man hayya am bayyinah. Dan supaya orang Islam yang hidup itu hidup dengan keterangan yang membuktikan kebenarannya. Wa innallaha lasami'un alim. Kerana sungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang dia nak buat itu di bawah kuasa Allah, itu di bawah keterangan penjelasan yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita nampak mati buat ni yang dapat kemenangan itu dengan semata-mata pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Cara Tuhan nak bagi pertolongan dan bagaimana Allah nak jadikan mereka bertempur, berlawan. Macam mana? Tengok ayat 43. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ innahu alimun bidzatis sudur. Allahu akbar. Iz yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam mimpimu sedikit jumlahnya. Ini pertolongan Allah Taala. Nabi tengok dalam mimpi dia tak ramai geng-geng Abu Jahal ni sedikit. Dan kalau Allah memperlihatkan mereka kepadamu ramai jumlahnya, tentulah kamu akan berasa gerun dan tentulah kamu akan berbantah-bantah dalam urusan perang itu. Ramai, kita sedikit, macam mana mau lawan? Rasulullah, mari kita balik, contohnya. Tapi oleh kerana mereka tengok tak ramai, jadi kita rasa berani lawan. Dalam bahasa Kelantan dia panggil makan cekok. Sedap bahasa kita. Tak, boleh tulis ke? Makan cekok. Mana makan cekok ni kita rasa confident untuk lawan. Itu mana makan cekok. Maknanya kalau kita nampak ramai, kita tak boleh lawan, tapi kita nampak sikit, kita rasa confident boleh lawan.
Walakinnallaha sallam, akan tapi Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu. Innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Tuhan tahu orang ni berani, orang ni penakut kan. Itu dari sudut orang Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bahawa bilangan kafir sikit. Bagaimana pula dengan Abu Jahal? Tengok ke Nabi, adakah dia tengok ramai? Tengok ayat 44. Ini dia panggil ayat timbang tara, berlawan dua tu. Wa idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Allahu Akbar. Dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu, wahai umat Islam, semasa kamu bertemu dengan mereka berjumlah sedikit pada pandangan mata kamu. Tadi dalam mimpi nampak sikit, jumpa berdepan, mana pergi Abu Jahal? Semalam rasa banyak, rasa ramai kan. Jadi nampak sedikit. Rawa Abu Hatim, tengok ni, wa Ibnu Jarir an Ibn Mas'ud qala laqad qallalu, Allah Ta'ala nampakkan mereka itu sedikit dalam peperangan Badar. Hatta qultu li rajulin ila jambi. Tengok ni, Ibnu Mas'ud dia kata, aku tanya orang sebelah aku, tarahum sab'i, mereka tu lebih kurang 70 orang ke berapa? Abu Jahal, walhanya tentera ni 1000, nampak 70 orang. Qala la, bukan, bal hiya mi'ah, aku nampak 100 orang. Hatta akhadna rajulan minhum, bila kami tangkap mereka, tangkap Quraisy, fasa'alnahu, kami tanya dia, berapa bilanganmu? Qala kunna alf, kami 1000 orang. Ajaib Allah, 1000 dalam mata kita nampak 70, 100. Kita berani lawan, pasal nampak sikit. Itu dia panggil kuasa Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Itu alik kita. Alik dia macam mana pula? Sebelah alik Abu Jahal pula. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan kamu pula diperlihatkannya berjumlah sedikit pada pandangan mata kafir. Tengok dalam ayat, dalam kisah sirah, qala Abu Jahal kata, innama ashab Muhammad akalatu jazur. Tentera Muhammad tu cukup dengan seekor unta. Apa dengan seekor unta? Kita dah bincang dalam siri lepas, waktu Nabi siasat, berapa ramai tentera Quraisy, Nabi tanya budak dia, kamu sembelih unta berapa ekor sehari? Dia kata 10 ekor. Ada 10, ada 9. Nabi kata, al-qawmu baina tis'imiyah wa alf. Mana tentera Abu Jahal lebih kurang 900, 100,000 orang. Sebab seekor unta 100 orang. Jadi Abu Jahal kata apa? Geng-geng Muhammad tu pada dengan seekor unta, khuzuh, pergi tangkap dia. Sedap dia buah. Warbituh bil hibat, pergi ikat semua. Buah besar mu Abu Jahal kan. Nampak sedikit supaya jadi. Kenapa nampak sedikit? Tengok ayat. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, kerana Allah hendak melakukan suatu perkara kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlakunya. Tengok ni para pelajar, dalam ayat ini 2 kali Allah sebut liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tanda ayat 42 sebut dah sekali.
Ayat 44 nih sebut pula kenapa dua kali diulang. Tadi ni panggil tadabbur. Ayat yang pertama Allah Ta'ala nyatakan untuk memberi pertolongan kepada orang mukmin. Allah merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan benarnya dakwah Nabi dan nak menggalakkan supaya Nabi sahabat-sahabat dia ni berani bertempur pergi. Ayat yang kedua ni liyaqdiyallahu amran kamila, iaitulah sedikitnya bilangan umat Islam di mata Quraisy yang menyebabkan mereka lanyak je kita ni gini. Umat Islam sikit, bila kita nampak tentera kafir sedikit, kita pun rasa berani lawan. Tak ramah dia, kita lanyak dia. Sedap lah. Nah. Tapi puak kafir dia ramah. Abu Jahal kata apa tadi? Seekor unta ya puak tu ngikat, tangkap dia, ikat semua. Buah dia. Makanya dia qillatul mubalah, dia ambil tak cakna. Relax lah bro. Kalau saya bahasa kan bro. Relax lah bro, minum arak dulu. Buat sikit tu. Sekali kita pergi tawan kena. Makanya liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah Ta'ala tetap satu benda yang akan berlaku untuk apa? Supaya jadi sungguh peperangan, mereka akan tewas. Jadi dua kali diulang ayat itu. Ayat yang pertama nak menggalakkan orang mukmin terhib supaya berani lawan. Ayat yang kedua nak lekakan orang kafir sebab dia tengok tak ramai. Ana perhati ni tanda ni para pelajar sekalian, dari sudut fiqh sirah. Fiqh sirah dari sudut strategi memang begitu. Dalam peperangan Badar, oleh kerana bilangan kita sikit tak cukup, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermunajat pada malam itu sampai jatuh ridak dia atas bau. Angkat tangan, ya Rabbi Allah ma'anjizni ma wa'adtani. Sebab kita rasa kita tidak kuat. Wa yauma Hunain, dalam peperangan Hunain, ketika kita rasa kita gagah, 12,000 tentera tak akan kalah, orang Islam relax. Tak apa, kita ramah. Habis puak kafir buat strategi sebab dia rasa dia tak kuat. Ramai yang kena perangkat sama, jatuh dalam itu dia panggil dari sudut psikologi keadaan. Maka kita jadi lara. Dalam peperangan Badar, kafir pula lara sebab dia tengok tentera Islam sedikit, dia rasa dia ramai, dia kuat, tentera pula lengkap dengan senjata, maka mereka yang lara, dia yang buat relax-relax, akhirnya liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Abu Jahal, geng-geng dia 70 orang mati dalam peperangan Badar, dan mayat mereka telah disatukan dalam qalib, dalam telaga di Badar. Itulah keadaannya liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tanda para jemaah sekalian, itu kehendak Allah Azza wa Jalla yang tak boleh siapa nak tolak, tak boleh siapa nak ketepikan. Maha kaya Tuhan, dia bila nak beri pertolongan dia beri. Akhir ayat ini, tengok ujung ayat 44, wa ilallahi turja'ul umur, dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan dunia. Urusan dunia ni kembali kepada Allah Ta'ala, urusan akhirat bersama. Maka kerana itu, kamu hai umat Islam, jangan lara, jangan leka, jangan lalai. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kena sentiasa siap siaga, bersiap sedia dengan amalannya. Tak banyak, perbanyakkan. Tersalah, bersiap dengan taubat. Sesat jalan, undur ke belakang, U-turn balik. Ini semua peluang. Sebab apa? Allah nak bagi tahu semua urusan kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak bagi kemenangan, dia bagi. Tuhan nak bagi kalah Abu Jahal walaupun banyak tentera, dia bagi. Jadi kita hari ini para jemaah umat Islam, jangan rasa cemas, jangan rasa takut. Tapi yang kita cemas, yang kita bimbang, yang kita takut, kalau kita tidak rapat dengan Allah, asyik duduk leka,
lara dak istilah budak-budak kampung dia kata duduk sibuk dengan duduk membakar ayam, bakar ayam maknanya tidak sibuk dengan munajat, tidak sibuk dengan ibtihal ilallah, duduk sibuk dengan buah sampai kecerah, maka di manakah pertolongan Allah? Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah dalam ayat 45 kita akan pergi kepada ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Bila kamu berdepan dengan musuh, jangan lari. Insya-Allah dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.